Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. Sabar dulu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So hari ni Shima dengan seorang YouTuber Sakina Maswan, kita orang akan collab untuk video seram. So korang jangan lupa support dia juga tau. Jangan lupa subscribe dia and tengok cerita seram saya pula dekat channel dia. So hari ni kita collab untuk konten seram and kita akan dengar cerita pengalaman dari Kina. So jom. Hai guys, saya Sakina Maswan. Hari ini saya berkolaborasi dengan Shima TV untuk Kina ceritakan pengalaman seram Kina yang betul-betul tak tahulah bagi korang itu seram ke tak, tapi bagi Kina adalah pengalaman yang tak boleh dilupakan. So korang jangan lupa untuk subscribe channel Shima TV dan terima kasih kerana dah collab untuk hari ini. Korang kena support kita orang berdua. So pengalaman seram Kina ni Kina yang betul-betul Kina rasa benda ni dialami oleh Kina sendiri pada 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Untuk pengetahuan korang, Kina dah berkahwin dan usia perkahwinan Kina kalau untuk tahun 2020 ni dah 7 tahun. So belum dikurniakan seorang cahaya mata, masih menunggu lagi, insyaAllah Allah akan bagi. So cerita dia pada 5 tahun lepas Kina berikhtiar untuk hamil. So macam-macam ikhtiar Kina dah buat. Kina buat macam-macam dah daripada perubatan itu. So Kina dikenalkan dengan kawan baik Kina dengan satu tukang urut. Tukang urut Shima. Tukang urut ni pada mulanya kita kenal di rumah kawan baik Kina. Dia bagi tahu yang dia boleh urut batin. Dia kata dengan ikhtiar urut batin tu kita boleh ikhtiar untuk hamil lah. So Kina rasa macam okey. So Kina nak try lah benda tu. Jadi alternatif lain lah. So kenal. Time tu dia kata dia nak check lah. Kadang-kadang dia kata nak check betul tak Kina ada something yang lain. Dia cakap tak apa, nanti awak datang untuk betul-betul urut official, tapi dengan satu syarat awak kena bawa telur. Cuma dia suruh Kina bawa telur telur masin. Biasa orang berurut kan, ataupun kita nak berubat kan pakai telur apa? Telur kampung. Telur kampung. Tapi ini dia suruh kita bawa telur masin lah. So kita bawa untuk kali pertama kita bawa sendiri. First time tau kita tahu ada pakai telur masin. Itu saya pun first time juga. Time tu dia kata boleh urut batin. So hari pertama pun bermula. Hari pertama bermula untuk kita urut macam biasa, tapi tak rasa lah macam masa Kina urut dengan dia tu, Kina tak ada rasa urut yang macam betul-betul urut tau. Dia kata dengan sebiji telur tu dia urut kat badan kita, rasanya macam biasa je, tak adalah rasa macam. Sebab dia cakap awak takkan rasa, yang rasa tu batin awak. Aku tak tahulah celah mana batin aku yang rasa tu lah. Tapi kita buat je lah kan, kita ikhtiar. Kina perasan dia baca ayat tu, ayat yang dia baca tu macam ni tau. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim macam tu. So Kina macam apa yang dia baca ni kan, macam tak betul, macam tak kenal ayat tu. Patutnya kan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim kan, macam tu. So tak apalah, kita tengokkan je lah kan macam mana dia buat perubatan tu. Hari pertama pun bermula dah diurut apa semua, lepas tu balik. Hari pertama tu tak ada apa-apa lagi benda-benda yang kata orang rasa negatif lah dekat kita. Lepas tu Kina dia kata dengan Kina, dari WhatsApp Kina, dia cakap dia kata awak kena urut selama 7 hari ni kalau betul-betul nak ikhtiar hamil. 7 hari macam terlalu lama kan. Tapi hari pertama tu pun dia dah minta duit. Belum selesai lagi dia dah minta duit. Hari kedua pun dia minta duit. Hari kedua pun bermula. Hari kedua tu kita dah rasa lain tau. Hari kedua tu Kina rasa macam tak tahu kalau kat rumah Kina rasa berat hati tau Shima. Berat hati nak pergi rumah dia. Macam, tapi bila kat rumah dia kita macam senang je nak mengulurkan duit. Macam pukau lah. Itu wallahualam. Tapi kita rasa macam senang je nak ulur duit kat dia. Guys, korang abaikan. Memang ada bising-bising sekejap. So hari kedua pula bermula. Hari kedua tu Kina dah rasa lain tau. Sebab time tu kat office, balik office tu Kina akan pergi ke rumah dia lah. Untuk Kina berurut. Second day. Tapi second day tu kawan Kina dah bagi tahu Kina tahu bapak dia ada, arwah bapak dia ada, sebelum bapak dia meninggal, bapak dia ada ada termimpi,
arwah bapak dia kata termimpi orang tukang urut ni. Dia macam mimpi tak baik lah, macam ada benda yang bersama dengan tukang urut tu. Pendamping. Wallahualam, tapi dia kata macam tak payahlah teruskan untuk bersama dengan untuk mengurut dengan dia kan. Masa urut karya hari kedua tu rasa macam dia urut macam biasa, tapi dia bagi tahu kalau dia kata kalau ada something yang ada kat badan kita, dia kata dia akan keluar macam angin tau. Sendawa gitu. Itu kan. Dia kata tapi masa hari tu dia urut Kina banyak gila tau, dia kata itu kan. Kina macam biasa je lah. Banyak sangat ke benda-benda yang dekat dalam badan aku ni kan. So kita ikutkan je lah apa yang dia buat tu. Time tu Kina bawa mak Kina tau, hari kedua tu. Tak tahu macam mana jadi mak Kina pun macam bukan terperangkap, tapi dia macam terhanyut juga. Dia nak juga berurut dengan orang tu. Habislah duit dia time tu, kena bayar 150. Kena juga time tu. Bayangkan satu hari saja 150 untuk urut batin katanya. Urut biasa je tau. Macam dia kata mak Kina ada something lah, muka dia hitam lah apa tau. Kita pun macam tak tahu kenapa dekat rumah tu hari kedua tu Kina sampai macam dah tak sedar hati. Kalau kat luar rumah dia kita rasa tak sedar hati. Tapi kalau kat rumah dia dah tu masuk. Kita dah masuk rumah dia tu kita dah macam buat je, kita ikutkan je. Mak Kina pun terkena jugalah sebab dia ikut sekali masuk. Lepas tu kan hari ketiga Kina dah bagi tahu dia, Kina WhatsApp dia ataupun Kina call dia. Kina call dia, Kina cakap Kina nak hentikan untuk urutan lah. Kina buat sampai selama 3 hari je lah. Okey, sebelum tu dia bagi tahu Kina, dia kata okey boleh hentikan tapi awak kena buat pulut kuning. Dia kata kena buat pulut kuning untuk buat untuk bagi anak yatim makan ke apa benda lah, untuk benda-benda tu lah. Nak lepas lah. Dia kata nak lepaskan benda daripada benda-benda saka katanya kan. Dia kata Kina ada something. Bayangkan Kina sebenarnya tak sedap hati tau dengan benda tu. Dia nak minta duit je. Dalam masa bersamaan dia macam menggunakan benda-benda tu untuk mengancam kita, dan dia menggunakan benda yang menakutkan ni. Dia menggunakan menakut-nakutkan orang, dan dia pun dalam masa bersamaan dia nak duit. Okey, hari ketiga tu Kina ingat sampai bila-bila. Hari ketiga tu Kina cakap dengan dia, saya tak ada duit cik, saya pun dah habis dah duit saya. Kina ingat Kina bayar dengan dia 500 tau untuk 3 hari. 3 hari guys, 500 untuk urut. Kau rasa urut apa tu? Lepas tu urut punya urut kan. Lepas tu dia kata okey tak apalah, ni hari terakhir kan awak nak mengurut dengan saya. Okey tak apa, tapi awak kena ni lah, kena mandi bunga, dia cakap. Time tu kat bunga tu ada 5 urut. 5 urut. 7 jenis bunga. Tak tahulah 7 jenis, aku tengok aku nampak macam kuning, hijau, whatever tu semua. Dia suruh kita mandilah guna tu. Lepas tu dia suruh kita berkemban. Okey, lepas berkemban tu lepas Kina dah kena urut, dia suruh Kina berkemban. Kina pergi dekat dalam bilik air. Masa nak pergi dalam bilik air tu, ya Allah Syima, nak mandi tu belum satu cedok lagi, dan baru satu cedok kita nak mandi, Kina dengar satu macam orang gitu kan, kuat gila guys, macam suara lelaki. Kina tahu tu bukan suara makcik tu. Kau bayangkanlah makcik tu kat luar, dan lepas dah urut Kina dalam bilik air sorang-sorang nak mandi punya pasal kan. Kita dengar macam ni gitu. Tapi habiskan jugalah. Habiskan mandi cepat-cepat. 2 kali Kina dengar suara lelaki yang garau gila tu. Dah lah tengah malam tau guys. Lepas tu kau rasa benda-benda macam tu dah lah, kau sejuk dengan benda-benda macam tu. Kina cepat-cepat habiskan mandi tu, tukar baju. Terus Kina cakap makcik tu nak balik. Sebelum balik, makcik tu ada pesan. Okey Kina, awak jangan lupa untuk bawa syarat-syarat yang saya perlukan ni. Dia kata dia nak Kina punya bulu kaki, bulu mata, bulu tangan, rambut, bulu kemaluan, semua bulu dia nak. Lepas tu dia kata dia nak Kina punya bra, nak Kina punya spender, nak paku. Letak dalam satu kain putih, dia kata bagi kat dia besok. Dia kata bawa semua tu bungkusan tu semua dengan telur-telur kan. Bawa yang saya perlukan tu untuk besok lah. Awak bawa semua ni, awak punya telur-telur ni awak tak boleh bawa, besok awak boleh bawa. Time tu guys, Kina ingat Khamis, tepat Khamis malam Jumaat Kina pergi sana. Tapi Kina memang dah tak sedap hati. Kina tak ikut apa dia cakap. Masa kat office tu Kina bagi tahu kawan Kina,
apa ni, kenapa dia minta macam ni. Kina bagi tahu kawan Kina yang recommend benda tu kan. Kawan Kina cakap, kan aku dah cakap dah, kau tak payah pergi lagi dengan dia. Tak, aku nak habiskan, kiranya macam hari tu Nak habis lepas lah, nak lepas lah. Lepas baik-baik lah, tak adalah something dia akan hantar something kat kita kan. Sebab takut dia orang yang pandai kan. Ya, takut dia betul. hantar So kalau Kina kata apa, tak apa lagi kau buat lah, kalau boleh kau ambil lah tu semua kan, untuk buang ke apa kan. So Kina kata aku tak akan ikut cakap dia, tak akan bawa benda-benda yang dia suruh bawa, yang apa tu, paku lah, apa tu, semua segalanya. Heran juga sebab dia suruh bawa paku kan. Paku tu untuk apa? Nak bagi macam kau ni macam nak Pontianak ke, penyembahan Pontianak ke, nak bra, nak apa ni, nak. So Kina tak ikut kata dia. Kina konon-konon kata okey, malam tu Kina malam tu dah habis bekerja. Kina bawa Kina punya cousin Adi dengan mak Kina. Kina ingat time tu Kina bawa dua orang ni, teman Kina lah malam tu, Khamis malam Jumaat time tu. Masa Kina pergi dalam perjalanan pergi rumah dia tu, okey, Kina cakap dengan dia, okey cik, saya nak ambil telur-telur yang cik suruh buang ni. Dia cakap, mana syarat-syarat yang saya perlukan. Dia cakap, kenapa kau tak bawa yang aku suruh ni? Kau tahu tak, kau ni dah tak berilmu. Okey lah, macam ni, kau bawa telur-telur ni, tapi dengan satu syarat. Kau buang telur ni dekat sungai, jangan pandang belakang. Punya seram lah hari tu. Adi pun dengar. Okay guys, masa kita orang masuk di dalam rumah dia, ada satu bau yang tak sedap pun. Kau tahu tak, macam bau nanak, bau hanyir, macam something tak sedap tau. Macam bau kucing, nanak, whatever itulah, bercampur aduk. Tapi yang time datang tu lah baru kecium. Masa baru datang nak ambil telur tu, dah tercium benda tak sedap. Ingat, jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Lepas tu Kina pergi, Kina bawa apa? Kina ambil je telur tu guys. Kina ambil je telur tu, letak dekat belakang bonet Kina tau. Lepas tu Adi kata apa? Jom Kina cepat-cepat. Mak Kina pun dah diam. Mak Kina pun diam. Masa tu bertiga je lah. Bertiga je dalam kereta. Mak Kina tengok je gini tau. Dia tengok gini tau. Dia renung je Kina. Ya Allah, seramnya lah makcik ni kan. Makcik tu cakap, lepas awak buang je telur tu, awak call makcik. Okey, memang aku tak call lah cerita dia. Mampus kau lah. Dia cakap dengan Mak Kina, Adi, jangan pandang belakang, kita jangan tegur-tegur, jangan tegur apa-apa. Tu dalam perjalanan tu, kau rasa bawa telur je tau, bawa telur. Dalam kita tu ada Adi dengan Mak Kina. Mak Kina kat belakang, Adi kat sebelah Kina. Korang boleh bayangkan kalau korang bawa muatan berat. Terlalu berat. Sampai Kina sebelum tu biasa je lah. Sebelum ada telur tu biasa je. Kina rasa berat gila. Mak turun baca ayat kursi, Kina pun baca ayat kursi. Baca 3 kul, Kina baca apa yang Kina tak tahu, Kina baca. Kau bayangkan guys, Kina dapat rasa benda tu ada dekat atas kereta Kina. Kina dapat rasa benda tu menumpang. Kina tak tahu berapa banyak benda tu, tapi Kina dapat rasa macam Pontianak. Sebab tu dia ada dekat dalam atas kereta Kina. Dia macam gini. Kina dapat rasa dia macam baring agaknya atas kereta Kina. Sebab terlalu berat kereta Kina. Kina cari sungai, memang tak carilah cerita dia. Kina alternatif lain, Kina pergi dekat Setulang Laut. Dekat tepi laut. Dekat Setulang Laut time tu pula, dekat Setulang Laut pada waktu itu dia punya air surut guys. Daripada depan tu Kina tengok, surut air ni, tak ada air ni kan. Pergi depan sekali lagi, Kina jalan ke depan lagi dekat Setulang Laut tu, memang surut. Kina cakap tak ada tempat lain, aku kena buang ni dekat tempat-tempat orang yang kelabing-kelabing tu. Tapi kelabing-kelabing kat sini, dekat kat area sini ada batu-batu tau. Kan, kat situ pula ada laut, ada batu. Boleh kebetulan pula kat situ ada orang mabuk-mabuk dengan orang tak tahu lah, orang gila gitu kan. Kina keluar daripada kereta, Mak Kina dalam kereta, adik turun teman Kina bawa telur tu. Kina turun kejap. Lepas tu orang mabuk tu cakap apa? Hei, nak buang apa tu? Aku cakap apa? Lantak engkau lah yang kena engkau. Kina cakap apa? Ya, Kina niat dalam hati Kina, ya Allah Tuhanku, ampunkan aku jika ini adalah satu kesyirikan yang telah aku buat. Ampunkan aku ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kina buang telur tu guys. Memang tak toleh belakang lah cerita. Lepas tu adik cakap, Kina, kita jangan balik rumah dulu. Kita singgah mana-mana. Takut dia ikut. Takut benda tu mengikut lagi. Kina pergi dekat KFC dekat area Setulang. Kalau korang tahulah KFC kat Setulang tu. Orang JB mesti tahu. Orang kat JB mesti tahulah. Okay. So Kina pergi kat Setulang situ. Kina cakap dengan Adi, Kina turun dengan mak apa semua, kita beli air apa semua kan, tenang-tenang dulu. Kita pun nak cakap,
Dalam perjalanan tu Adi boleh tegur, Kina, dalam kereta kau ni bau macam makcik tu punya rumah yang macam bau hanyir-hanyir. Itulah daripada sejak itulah benda tu jadi berat gila. Sejak Makin dia berat. benda tu. Dia tegur benda tu sebenarnya betul kata orang, jangan tegur. Pengajaran Walaupun pengajarannya kau jangan tegur. Walaupun benda tu korang tahu benda tu ada, korang senyap je. Itu adalah kejadian Kina yang Kina tak boleh lupa. Lepas 20 minit Kina duduk dekat KFC tu, kita orang balik. Time tu satu patah kataan pun tak ada keluar daripada mulut kita semua. Balik tu Kina mandi, Kina solat, Kina baca ayat Yasin, terus kena tidur. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Pengajarannya guys, jangan kita cepat percaya dengan orang. Lagi-lagi kalau orang yang baru kita kenal. Mungkin bagi korang kat luar tak seram, tapi bagi Kina yang mengalami benda tu Kina rasa seram. So bagi Shima macam mana Kina punya cerita ni? Dia ni mungkin pengalaman untuk Kina lah. Next in the future kalau nak cari alternatif yang betul-betul ikut Islam. Kalau korang suka ataupun korang ada komen apa-apa ke, korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh pergi channel Kina untuk tengok saya punya story pula yang saya belum cerita dekat channel saya. Korang support dia juga tau. Tujuan untuk video kali ni. Betul? So jumpa korang next video. Stay tune to next video. And teruskan support kita orang, okay? Okay. Bye. Bye.